Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Aiman, sihat ya? Alhamdulillah sihat Ustaz. Alhamdulillah, sihat. Boleh kita mula Ustaz? Boleh. InsyaAllah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Yang berhormat Datuk Haji Nur Azam bin Datuk Haji Osman, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Johor Bahru. Yang berbahagia Tuan Haji Miswan bin Yunus, Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru. Yang berbahagia Puan Hajah Insinyur Nazatul Shima binti Muhammad, Timbalan Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru. Al-Fadil Ustaz Aiman bin Haji Ahmad, Penolong Pengarah Khidmat Pengurusan Unit Hal-Ehwal Islam Majlis Bandaraya Johor Bahru. Yang kita muliakan Al-Fadil Ustaz Abdul Syakur bin Muhammad Razi, pembimbing guru kelas mengaji online kita pada Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam yang berbahagia ini dapat kita bersama berada di dalam kelas mengaji online Majlis Bandaraya Johor Bahru. Tanpa buang masa lagi, saya mempersilakan Al-Fadil Ustaz Abdul Syakur bin Muhammad Razi untuk memulakan kelas kita pada malam ini. Falyatafaddal mashkura. Terima kasih Ustaz Muhammad Amir Akmal. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Tahiyatan tayyibatan mubarakatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi azza jalaluh wa sama kamaluh. Wassalatu ala rasulillah. تمت رسالته وحسنت صفاته وعلى آله وصحبه ومن تبعه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. أما بعد. Yang berbahagia Datuk Bandar Majlis Bandaraya Johor Bahru, Datuk Haji Muhammad Nur Azam bin Datuk Haji Osman. Yang berbahagia Setiausaha Tuan Haji Miswan bin Yunus. Yang berbahagia Timbalan Setiausaha Engineer Hajah Nazatul Shima binti Muhammad. Penolong Pengarah Khidmat Pengurusan Unit Hal-Ehwal Islam, bahagia Ustaz Aiman bin Ahmad. Ketua-ketua Jabatan Majlis Bandaraya Johor Bahru, warga kerja dan warga kota, seterusnya para penuntut ilmu Al-Quran yang dikasihi Allah sekalian. Jadi Alhamdulillah, terlafazkan rasa kesyukuran kehadrat Allah Ta'ala dapat sama-sama kita meneruskan kelas Jom Mengaji pada malam ini. Jadi insyaAllah kita sambung pembelajaran kita yang lepas pada yang terakhir Suratul Fatihah. Haji Mustafa ada catat ya? Ada Ustaz. Ayat yang terakhir ya? Saya sambung baca Al-Quran Al-Ikhlas. Kita baru mula Mula Wallahu Ahad. Okey. Kita hari ini sambung pada bacaan Suratul Ikhlas ya. Jadi mohon semua dapat bersedia dengan Al-Quran di hadapan masing-masing. Suratul Ikhlas dengan sanad sahih, bacaan bertepatan dengan bacaan sanad sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berusaha untuk sedaya upaya menepati bacaan yang ditetapkan, yang sanad bersambung sampai ke baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah kita cuba Okey, bacaan sanad sahih Suratul
Ikhlas. Yang pertama sekali, untuk membaca Al-Quran ni, yang bertepatan dengan sanad sahih, yang pertama ialah bukaan mulut. Okey, kita buat senaman untuk bukaan mulut. Lebarkan mulut 5 kali, kita tarik ke tepi. Tarik ke tepi ya. Untuk supaya rahang sebelah atas tidak terbuka. Itu dia punya teknik dia. Mesti rahang atas tak boleh terbuka. Jadi caranya dilebarkan bukaan mulut ke tepi. Lebar ke tepi. Okey, senaman. Kita senaman dulu mulut kita. 1, tarik. Lepas. 2, tarik. Lepas. 3, tarik. Lepas. 4, tarik. Lepas. Dan yang kelima, tarik. Di bahagian pipi ni, dia telah dilonggarkan. Kita dah longgarkan dia supaya dia senang untuk dilebar. Kemudian muncung. Tadi tarik ke tepi. Sekarang ni muncung ke depan. Dengan kadar baris depan. Muncung. Lepas. 2, muncung. Lepas. 3, muncung. Lepas. 4, muncung. Lepas. Dan yang kelima, muncung. Lepas. Okey, itu senaman asas yang ringkas ya. Sebenarnya banyak lagi senaman untuk mulut ya. Tapi 2 itu saja untuk sekadar kita buat senaman ringan untuk riadah. Riyadhatul lisan, untuk kita membuat latihan bacaan Al-Quran bertepatan dengan sanad sahih. Okey. Sekarang kita mulakan bacaan. Okey. Okey, taranum yang kita nak mulakan adalah taranum bayati ya. Sehingga ada permintaan untuk taranum yang lain. Okey, taranum kita ada 7. Taranum ni apa? Taranum ni adalah alunan yang mencantikkan bacaan Al-Quran. Atau lagu ataupun alunan yang mencantikkan bacaan Al-Quran. Dan alunan ni dia ada nama dia. Alunan dia ada nama dia. Jadi yang disusun oleh para ulama Quran dalam bidang Quran ini, dalam bidang seni alunan taranum ini, dia telah susun 7 nama dalam bidang alunan suara. Iaitu yang pertama, alunan bayati. Itu nama dia lah. Contoh bunyi dia. Bismillahirrahmanirrahim. Bayati. Yang kedua, alunan sabah. Bismillahirrahmanirrahim. Sabah. Yang ketiga, Hijaz. Bismillahirrahmanirrahim. Yang seterusnya, Nahwan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketujuh, yang seterusnya, Ras. Bismillahirrahmanirrahim. Yang seterusnya, Sikah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terakhir, Jiharkah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada berapa lagu semua? Alunan untuk baca Quran ada 7 alunan dengan nama tadi saya sebut, Bayati, Sabah, Hijaz, Nahwan, Ras, Sikah, Jiharkah. Okey. Itu alunannya. Biasanya kena tetapkan dululah alunan yang mana kita nak. Sebab kita nak alunan tu cantik. Jadi kita tetapkan alunan yang mana. Kita pilih alunan Bayati. Haji Mustafa nak pilih alunan apa? Haji? Bayati ni kita setiap minggu Bayati. Boleh lah Bayati boleh lah Abang boleh saya sebut. On lah
Yang kedua, tetapkan suara. Bila nak baca Quran, suara kena tetapkan. Ni saya sering ingatkan, tapi dah lama tak ingatkan lah dalam grup kelas kita ni. Jadi kalau nak baca Quran, suara tetapkan. Kita guna suara nawa. Suara apa? Nawa. Nawa ni suara lingkungan tekak. Dia tak tinggi sangat, dia tak rendah sangat. Okey. Suara lingkungan tekak. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Itu nawa tu. Tak tinggi dan tak rendah. Okey. Yang ketiga, tetapkan kelajuan. Kita baca dengan alunan bacaan sederhana laju. Sederhana laju ni bacaan yang disebut sebagai tartil. Okey. Jadi tak laju sangat, tak lambat sangat. Okay, dah sedia dengan suratul Ikhlas. Ayat yang pertama. Okey, bismillah dulu. Okey. Mulut lebar terlebih dahulu. Sebelum nak baca, lebar dulu. Lebar. Bismillahirrahmanirrahim. Sila baca semua. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ayat yang pertama. Okey. Qul huwallahu ahad. Dengar sekali lagi, dengar dulu. Qul huwallahu ahad. Sedia? Silakan baca. Qul huwallahu ahad. Ayat kedua, dengar. Lebar dulu. Itu teknik dia. Allahu samad. Dengar sekali lagi. Allahu samad. Silakan baca. Allahu samad. Bagus. Sambungan dia. Lebar mulut dulu. Lam yalid wa lam yulad. Sila baca. Lam yalid wa lam yulad. Penutup dia. Bulat dulu. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sila baca. ولم يكن له كفوا أحد. Okey. Ya. Okey, sekarang ni kita nak minta rakan-rakan baca lah. Minta rakan-rakan yang membaca. Jadi, dah standby Quran kena ada ke depan sebab saya kena paparkan muka saya ni. Stage, okey. Okey. Siapa yang nak baca dulu? Kita baca ayat pertama dulu. Ayat pertama dulu. Kita semak ayat pertama sebab nak buat pembetulan. Ayat pertama dulu kita semak. Kalau tak ada kesalahan, tak ada masalah. Kita ambil satu-satu ayat sampai habis. Satu ayat dulu kita semak. Lepas tu sambung sampai habis lah. Kita mula ayat pertama. Silakan. Silakan ayat pertama. Saya cuba tak? Okey, baca bismillah dulu je. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, silakan. Qul huwallahu ahad. Okey, Haji tanda Ada Quran je Ada Quran ya. Sebab saya, okey, kalau saya share screen ni boleh saya try sekali lah. Kita try sekali lagi. Share screen. Mana tadi? Ni pakai KQ. Buku kita cari buku ya. Kita cari suratul Ikhlas. Tanda mati.
Okey, saya semak berdasarkan saya keluarkan teks dia lah. Okey. Saya keluarkan dia punya teks. Keluar ni. Tanda mati sekejap. Pasal banyak sangat ni. Okey, kat bawah. Suatu ikhlas. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma yassir. Tanda mati ya. Kita letak. Lambat sikit. Bolehlah. Okey. Suratul Ikhlas. Okey, Suratul Ikhlas. Ini saya padam. Padam balik. Okey, Haji, kita semak Haji baca dulu Ya, tak keluar ni. Wah. Laju-laju pelan-pelan. Laju-laju tak jadi. Laju-laju tak jadi. Sekejap. Ya, Haji boleh nampak tak muka saya dengan pergerakan bibir saya? Jelas Nampak Ustaz? Sebab saya nak membetulkan bacaan. Ni kalau nampak, okey, saya buat macam ni je lah. Okey. Kesalahan Haji baca tadi, kita betulkan sama-sama lah. Yang rakan-rakan lain pun boleh bersedia lah. Jangan risaulah, kita bincang. Kita bincang. Okey. Qaf. Qaf. Haji baca tadi. Kul. Itu biasalah. Kul. Tapi tak tebal je. Huruf Qaf ini dia mesti tebal. Mesti tebal. Ni. Yang pertama. Kita betulkan ni dulu. Qaf ni tak tebal. Haji kalau nak tebalkan, pangkal lidah ni. Pangkal lidah belah belakang. Pangkal lidah tinggi kan. Bawa suara daripada belakang ke depan. Dengan saya bunyikan. Muncung. Pangkal lidah ni. Cuba baca je. Ji boleh dengar saya? Bahan? Tak ada dah ni. Okey, rakan-rakan boleh respon? Boleh dengar saya tak? Boleh Ustaz. Okey. Haji Mustafa tak dengar suara ni. Dengar Ustaz. Ji. Dengar. Okey, Haji baca Ji, baca. Pangkal lidah ni. Qul huwallahu ahad. Okey, macam ni. Kalau nak betulkan, dia tak boleh baca sepenuhnya tu. Okeylah, Haji nak sekali jalan. Alright. Pun kita adjust. Tak ada masalah. Qaf tadi nipis. Tebal dengan cara pangkal lidah naik. Kemudian lamnya tebal, terikut bunyi qaf yang tebal. Lam sepatutnya ni nipis. Qul. Lam nipis. Lam nipis. Kemudian huruf ha. Huruf ha baris depan. Bunyinya nipis. Tak boleh tebal itu. Qul itu tebal Macam mana nak bunyi dia nipis? Kecilkan bulatan bibir. Kecil. Tadi kita dah buat latihan. Kecilkan. Tengok saya buat. Bunyi dia nipis. Bunyi nipis. Okey, dah 3. Wallah. Okey. Wa tu, Haji baca wa. Dari atas tak tepat Lebar. Bulat, lebar. Wa. Bulat dulu. Baru lebar. Wa. Bukan wallah. Wa. Itu tebal Nipis. Wa. Saya baca lambat Qul. Nampak nipis. Kontrol suara ha yang tadi tu kat depan bibir, baru bunyi dia nipis.
Kemudian wa, nipis. Wa dengan wa. Lam. Itu. Nak tegur semua kita tanya terus. Kemudian lam. Lam tak mati yang bunyi mati, yang bertanda mati tak ada. Atau bunyi lam, tinggi lam, dan lam tu tebal, bunyinya tebal. Kena bunyi dengan jelas. Tebal. Okey. Kemudian lam balik atas. La. Bukan law. Bukan law. La. Semua balik atas, lebar mulut. La. Okey. La. Lebar. La. Dua harakat. Ahad. Ni. Ini huruf ha juga. Muncung. Kemudian bunyi. Baru nipis. Tu teknik. Pertama, muncung dulu. Bulatan bibir tu, kan dia tempat keluarnya bulatan bibir, membulatkan bibir. Bulatan tu hendaklah dibulatkan terlebih dahulu, bulat, dan kecilkan bulatan tu. Nipis. Kemudian hamzah beri atas. Jangan Kemudian ha ni kena impit suara, jangan tak impit. Okey. Ni kena impit ni. Kat tengah halqum impit. Impit. Dia akan keluar nafas yang kuat. Bunyi dia. Tu syarat kena impit. Kalau tak impit tak ada bunyi tu. Impit sikit. Ha. Lebar mulut. Ha. Okey. Kemudian huruf dal. Last sekali huruf dal. Dal mati dengan pantulan. Pantulan kuat. Had. Ada bunyi d. Itu untuk ketika berhenti di ujung. Okey. Ahad. Okey. Ini tadi ha tak keluar nafas, kita kena bulatkan juga. Kita himpit nafas. Dengar saya baca sekali lagi. Kita betulkan semua yang saya bulatkan tu. Qul huwallahu ahad. Tu bacaan betul. Cuba sekali lagi. ahad. Okey. Tak apa je kita apa, saya dah terang yang kita dah buat pembetulan ni. Haji kita buat latihan lagi lah. Banyakkan latihan untuk mengikuti yang saya terangkan ni. Okey. Alright, kita nak dengar yang lain pula. Ayat pertama saja. Jangan banyak-banyak. Ayat pertama sahaja. Siapa nak cuba silakan. Ustaz. Ya, sila. Qul huwallahu ahad. Okey, kita betulkan betulkan. Yang ini Haji punya Haji Mustafa. Okey. Tuan baca tadi nipis ni, kofi nipis. Kul. Tebal, pangkal lidah ni. Qul. Sekali lagi. Qul. Lam mati nipis. Qul. Okey, ha nipis. Huwallahu. Cuba. Huwallahu. Bagi depan. Huwallahu. Cuba. Huwallahu. Okey, tak apa. Teruskan. Dengar. Lebar dulu. Tahan suara lepas. Ahad. Cuba bunyikan. Ahad. Okey, sekali lagi Qul huwallahu ahad. Cuba. Qul huwallahu ahad. Aywa, bagus. Tahniah. Okey, siapa lagi nak baca silakan. Cuba, siapa nak cuba boleh cuba. Mewakili rakan-rakan yang lain yang nak mendengar apa yang nak baca boleh cuba.
Cuba Ustaz. Okey, silakan. Qul huwallahu ahad. Okey, bagus. Kita touch up sikit. Nipis ni masih lagi nipis. Lam ni hu huwa wa hu wa wallah. Silap lagi kat wa. Lam tak mati, tak yang mati tak jelas. Ni bunyi u. Hu. Tak salah, yang u tu salah. Okey. Qul Ni hu ke u tadi. hu. Ahad hu Hu ahad. ahad. Ini kan saya baca. Qul huwallahu ahad. Sekali lagi cuba baca. Qul huwallahu ahad. Okey. Okey, ada perubahan. Silakan, ada lagi siapa nak cuba? Ustaz. Sama. Okey, adik cuba silakan baca. Satu ayat. Ayat pertama dulu. Cuba Ustaz. Silakan. Qul huwallahu ahad. Okey, bagus. Kita baiki sikit. Okey. Lam mati ni, sifat dia kena lepaskan sepertengahan. Qul jangan berhenti. Qul huwal, itu tak tepat. Lam kalau sifat dia lepas pertengahan. Jangan stop, jangan berhenti kan. Itu peraturan dia dalam tengah baca tu, selagi nafas tak ditarik, tengah baca jangan kita buat yang tak tepat lah. Qul, satu. Jangan stop. Qul terus masuk. Pak sifat dia tu tak membenarkan dia berhenti gitu. Memang tak boleh. Jaga, kita kena jagalah. Qul huwa. Yang kedua wallah. Qul huwallah. Qul huwa. Selepas kedua iaitu wallah. Lebarkan. Huwallahu. Habiskan wa tu dulu. Huwa. Okey, dah habis baru masuk lam. Huwallahu. Bulat. Hu ahad. Okey, sila baca sekali lagi. Qul. Baca sekali lagi Ustaz. Baca sekali lagi. Betul kan? Qul huwallahu ahad. Ustaz. Ahad. Cuba. Ahad. Ayo. Okey, bagus. Tania. Dah dibaiki. Okey, ada lagi yang nak baca? Okay, kita kalau boleh lagi ramai lagi bagus. Baca. Sebab kalau selagi tak baca, saya tak boleh nak betulkan. Okey, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Okey, Tania. Itu dah betul lah tu. Ustaz. Okey, sama. Lagi. Satu ayat je. Santai-santai. Saya tak berani nak baca 2-3 ayat panjang-panjang. Saya ambil satu ayat, kita terang pelan-pelan. Terang pelan-pelan. Sebab nak baca dengan tepat kan. Kena terang pelan-pelan. Tapi kena cuba dulu. Siapa lagi nak cuba? Ayat pertama saja. Silakan. Qul huwallahu ahad. Okay, sekali lagi. Qul huwa. Lebar, dia bulat. Melebar ke tepi. Bukan ke atas. Huwa. Lebar ke tepi. Wa. Nak dapat pelat Arab. Qul huwallahu ahad. Sila baca. Qul huwallahu ahad. Okey, bagus Tania. Dah betul tu. Okey, bagus. Siapa lagi nak cuba? Dia bagi ruang lagi. Siapa lagi nak baca? Baca je. Tak payah tunjukkan paparan muka pun tak apa. Kita nak dengar suara. Ada lagi nak cuba ayat pertama?
Okey. Ayat kedua Tengok mulut saya. Pertama lebar. Allahu Samad. Dengar saya baca sekali lagi. Allahu Samad. Sila baca semua. Okey, sila baca seorang-seorang. Siapa cuba? Ayat pendek je. Haji Mustafa, boleh nak mula? Silakan. Haji mula dululah. Ayat kedua, silakan. Allahu Samad. Boleh? Okey, kalau Haji tak sedia lagi tak apa. Okey. Siapa yang nak cuba dulu? Ayat kedua, dua perkataan ni. Silakan. Dua Ustaz. perkataan. Allahu Samad. Okey, kalimat Allah tu saja bagi Tebalkan ketika dia masuk. Masuk tu dengan tebal dah. Tebal. Okey. Yes. Allahu. Cuba baca sekali lagi. Allahu Samad. Okay, bagus Tania. Saya Ustaz. Okay. Ada yang nak baca? Silakan. Ayat dua pula. Ya, sila. Allahu Samad. Okay, cuma tak tebal kalimat Allah tu tebalkan. Sebab lam tu, lam hukum dia lam lafzul jalalah. Lam mengagungkan. Lafzul jalalah. Lafaz yang besarkan Allah. Jalal. Jadi kena lam tu kena tebal. Dia kalimat Allah ni bunyi lamnya tebal. Bila sebelum balik atas. Tebalkan bunyi. Ketika mati dulu. Tebal. Kemudian balik atas. Allahu. Okay. Macam tu. Lam tu tebal. Allahu Samad. Cuba baca semua. Baca tadi. Silakan. Allahu Samad. Okey, ada perubahan. Tania. Bagus. Okey, terus. Siapa lagi nak cuba? Silakan. Saya cuba Ustaz. Ya, silakan. Allahu Samad. Allah. Okey. Boleh terima Haji. Tak ada masalah. Teruskan. Bagus. Siapa lagi cuba lagi? Silakan. Ya, ada sabdu Ustaz, Okey, silakan. Allahu Samad. Okey, Tania, cepat. Ustaz. Kita terus lagi Saya tak. Ayat ketiga. Okey. Ayat ketiga Ketiga. Dua belum Dah lagi. cuba belum? Dua belum. Oh, nak cuba ya? Okey, silakan ayat 2. Silakan. Allahu Samad. Okey, alam guna lidah mulut buka. Allah. Supaya suara tebal tu keluar kat mulut. Lidah ni mulut buka. Allahu. Okey, cuba baca, betulkan kalimat Allah tebalkan. Allahu Samad. Okey, bagus Tania. Okey, boleh tu. Okey, ayat ada yang nak baca? Okey, ada yang nak baca silakan. Ayat kedua dulu. Okey. Kalau dah habis, kita masuk ayat ketiga. Dengar saya baca ayat ketiga. Lebar. Lam yalid wa bulat lebar. Bunyi Arab. Lam yalid wa lam yulad. Dengar sekali lagi. Lam yalid wa lam yulad. Sila baca semua. Lam yalid wa lam yulad. Okey, sila baca seorang-seorang. Yalid wa lam yulad. Okey, bagus. Okey, baca seorang-seorang silakan. Saya Ustaz. Ayat 3.
ولم يولد. Okey, siapa yang baca? Yang nak baca? Beri respon Ya, dulu. Ustaz. Saya cuba Ustaz. Okey, Boleh okey, Haji silakan. Mustafa boleh. Haji Mustafa, okey, Haji Mustafa baca dulu. Kokak ya. Ji. لم يلد ولم يولد. Okey. Haji, kita terangkan pantas sikit Haji berhenti dal. Dal tu memang menahan dah lepas tapi jangan sampai stop. Lam yalid. Patutnya begitu. Tak boleh. Lam yalid wa lam terus masuk. Lam yalid yalid. Yalid itu maksudnya pantulan ringan. Yalid. Kalau pantulan kuat yalid. Yalid itu kuat. Kalau paling kuat yalid. Lambat pantulannya. Okey, ini pantulan ringan. Lam yalid wa lam yulad. Haji cuba sekali lagi. Ayat 3. لم يلد ولم يولد. Okey, bagus. Antuman. Tahniah. Siapa lagi nak cuba ayat 3 saja? Silakan. Okey, silakan. Lam yalid wa lam yulad. Okey, yang tengah-tengah tu panggil qala sughra, serikkan lagi bacaan. Lam yalid wa lam yalid wa lam. Serikkan. Yalid, yalid. Sekali lagi baca. Jangan Lam yalid wa lam yulad. okey, ada perubahan. Tahniah. Bagus. Okey, siapa lagi nak cuba ayat 3? Sila. Saya Ustaz. Okey, silakan. Lam yalid wa lam yulad. Okey, yang pertama tu ringankan lagi. Yalid wa lam yalid yalid. Dia ringan. Yalid wa lam. Kalau berat macam ni. Kalau qala kubra ketika wakaf lam yalid wa Ya lam Ustaz. itu ya. Lam yalid. Yalid yalid. Lam yalid wa lam yulad. Sila baca. Lam yalid wa lam yulad. Okey, ini tepat. Ini boleh terima. Lagi? Ustaz. Lagi? Silakan. Lam yalid wa lam yulad. Okey, yang pertama tu tertahan tu. Itu untuk ketika berhenti. Lam yalid wa lam. Jangan berhenti gitu. Terus. Lam yalid wa lam yulad. Yalid wa lam. Jangan ada terberhenti. Tahan lepas. Yalid, tahan. Senyap. Yalid, betul balik. Okey, siapa nak cuba ayat 3 dulu? Sila. Cuba Ustaz, Ustaz. cuba. Okey, silakan. Lam yalid wa lam yulad. Itu yang dal yang pertama tu qalqalah ditahan. Lam yalid wa lam tak boleh. Itu menahan namanya. Lepaskan. Lam yalid wa lam. Tak ada sekatan kat situ. Cuba sekali lagi. Lam. Lam yalid wa lam yulad. Itu terberhenti tu. Lam yalid. Pantulan ringan. Lam yalid. Lam Yalid. yalid wa lam yulad. Okey, betul. Tahniah. Lagi sahabat cuba. Ustaz. Yes. Lam yalid wa lam yulad. Okey. Sekali lagi kemaskan huruf dal tu yang bulat dal. Lam nipiskan dal. Lam yalid wa lam yulad. Okey, bagus. Tepat. Tahniah, bagus. Lagi ada nak cuba ayat 3. Sebab sebelum kita nak masuk ayat terakhir ni. Okey, tak ada dan rakan-rakan cuba standby soalan Saya nak bagi masa untuk soal jawab. Soal jawab ni boleh bincang, boleh tanya di luar daripada talaki kita ni lah. Kita talaki surah Ikhlas. Boleh tanya soalan yang lain daripada itu boleh.
Okey, ayat yang terakhir. Stay by. Lebar mulut. Dengar ayat terakhir sikit lagi. Bulat dulu. Wa. Dia bukan wa. Terbuka. Wa. Lebar. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Sila baca semua. ولم يكن له كفوا أحد. Okey, silakan seorang-seorang. Siapa nak cuba sila. Ayat terakhir. Walam. Okey, silakan. Walam ولم يكن له كفوا أحد. Okey, ini Haji baca dengan qaf tebal. Yaqu tu tebal. Nipis kan? Ini huruf yang nipis depan daripada huruf kaf. Depan daripada qaf. Pangkal lidah qaf, depan sedikit kaf. Jadi bunyi yang kaf ni pula di kategori nipis. Walam yakul lahu. Nipis je. Walam yakul lahu. Cuba betulkan kaf jangan tebal. Walam yakun lahu. Itu tebal. Yaqul. Jangan naik ke pangkal lidah. Guna kaf tengah bahagian belakang tapi tak sampai belakang. Bunyi dia nipis. Walam yaku. Tak berkira. Walam. Okey, baca sekali lagi. Walam sampai habis. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Okey, macam tu. Tahniah. Lagi. Silakan. Cuba Ustaz. Silakan. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Okey, teruskan. Sampai belum? Silakan tanya. Walam. Ya. ولم يكن له كفوا أحد. Okey, ruha impit sikit nafas. Dia akan bunyi kuat. Ahad. Kena dia nafas yang diimpit. Semula. ولم يكن له كفوا أحد. Okey, dah ada perubahan. Tahniah. Bagus. Okey, ada soalan lagi? Ada soalan lagi. Ada yang nak baca? Silakan. Silakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Okey, bagus. Tahniah. Tepat. Siapa lagi nak baca? Silakan. Ayat penutup. Okey, silakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Okey. Tahniah. Terima kasih Ustaz. Okey, bagus. Ada yang nak cuba lagi? Silakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Okey. Sekali lagi baca. Kemaskan balik bacaan tadi. Kemaskan. Sekali lagi. Walam. Sila. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Okey, bagus. Tahniah. Bagus. Okay. Ya, sama-sama. Okey, sambil-sambil yang ada yang nak baca, sediakan soalan. Kita ada ruang, kita nak bagi masa sebelum habis ni, kita bagi ruang lah sama nak tanya. Tanya ni maksudnya, dengar baik-baik. Dengar baik. Di dalam YouTube, ramai hari ni dia belajar kat YouTube. Dia tak menghadap guru. Dia buka YouTube, dengar Quran dan dia ikut. Tak boleh macam tu. Tak boleh. Walaupun ramai yang buat begitu. Kenapa? Melainkan dia dah mahir. Seorang yang mahir menilai ini cara baca yang bagaimana. Itu kena tahu juga imam-imam. Imam-imam baca Quran. Siap. Saya kalau ajar anak murid saya berlagu kalau imam baca Quran ni. Imam Nafi' al-Madani, Imam Ibnu Kathir al-Makki. Dah dua imam. Imam Abu Amru. Imam Abu Amru al-Basri. Imam Ibnu Abir ad-Dimashqi. Dah berapa imam dah? 4. Imam Nafi', Imam Ibnu Kathir, Imam Abu Amru, Imam Ibnu Amir. Imam
Asim Al-Kufi, Imam Hamzah Al-Kufi, Imam Al-Kisai Al-Kufi. Ini cara nak ingat nama imam lah, kena lagu kan. Kalau boleh ingat, cepat ingat lah. Teknik nak mengingat, pertama lagukan. Tu pula lah lagu yang sesuai lah. Jangan lagu pelik-pelik. Okay? Jadi, ya. Jadi bila baca Quran, di YouTube sana tu, Imam Masyari Rashid, Imam apa? Imam Sudais, Imam Masjidil Haram. Okey, mengingatkan imam-imam ni membaca dengan bacaan imam yang berbeza. Dan tak sama dengan kita baca. Kita rasa macam sama, tak sama. Itu sebab saya buka soal jawab. Mana tahu ada yang nak tanya. Silakan, ada yang tanya tak? Ada masa, saya bagi masa panjang sikit ni. Untuk tanya soalan. Kita bincang. Soalan skopnya luas. Boleh tanya. Yang kita belajar ni hanya talaqi. Talaqi bersanad nama ini. Talaqi bersanad. Mengikut bacaan imam sampai kepada bacaan Nabi SAW. Tu kita baca tadi banyak salah tu sebab apa? Nak setting bertepatan dengan sanad sahih. Nak setting tu ambil masa sikit lah. Kena sabar sikit. Tak nak tanya. Silakan. Ya. Ya, yulad dengan ahad tu tebal kan Ustaz? Yulad yang last ahad. Ya. Ni kalau kubra tebal bunyi dia yulad. Yulad ahad sama je. Sebab duduk di hujung ketika berhenti waqaf ataupun waqaf. Okey, boleh? Jelas Lagi ada soalan tanya? Silakan. Dalam suratul Fatihah ada perbezaan bacaan Al-Quran dalam suratul Fatihah. Ada yang membaca dengan Maliki. Itu hadful alif, membuang alif. Ada yang baca dengan Maliki, ithbatul alif, dia kekalkan alif. Ada yang baca secara idgham kabir, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Itu nama idgham kabir. Itu cara baca yang berbeza dengan bacaan imam kita. Itu nama idgham kabir. Imam lain yang baca. Contoh Imam As-Susi. Imam As-Susi dia baca dengan idgham kabir. Sebab kalau apa-apa tanya jangan duduk diam je. Dan baca Quran ni banyak perbezaan bacaan. Cuma kita tak terdedah je jadi luar sana. Bacaan yang berbeza. Kadang nampak sama tapi tak sama, sebenarnya ada perbezaan. Okey? Lagi kalimah apa yang ada khilaf dalam kalau Fatihah tu ada berapa kalimah apa ada khilaf? Ada 3 cara baca. 3 wajib. Pertama, Sad, ihdinas sirata. As-sirata. Yang kedua, guna sin, as-sirata. Yang ketiga, guna huruf zai. Dia dalam kitab sebut ihdinas sad bisauti zai. Huruf zai yang ditebalkan. Ihdinas sirata. Ditebal. Huruf zai yang tebal. Huruf zai yang ditebal. Bila bahasa Arab disebut macam tu lah. Cara disebut sad itu dibaca secara dengan ismam as-sad bi sauti zai. Itu dalam ilmu qiraat. Kita bagi ruang. Nak baca boleh. Nak tak lah. Dia bincang. Okey. Ustaz, saya nak tanya. Silakan. Kalau huruf tu sepatutnya kita baca nipis kan. Tapi
ditebalkan, dia akan merubah makna Ustaz. Ah. Huruf kita baca kuat kan. Kita tipis. Si macam tu. Allahus Samad. Tapi tak tebal. Lepas tu tebal tu Ustaz kan. Ada tengok keadaan. Kalau dia adik-beradik ni berisiko. Contoh adik-beradik yang satu rumah, contoh huruf sin dengan sad. Ni bahaya. Kalau nipis jadi sin, kalau tebal jadi sad. Lagi mana lagi adik-beradik? Huruf ta dengan ta. Kalau nipis jadi ta, kalau tebal jadi ta. Hati-hati tu. Tadi tanya kan, kalau huruf yang nipis ditebalkan macam mana? Kalau yang tebal dinipis, huruf yang tebal dinipiskan macam mana? Itu saya cakap tadi. Okey, sekarang ni huruf apa yang nipis yang tebal tadi? Cuba sebut huruf apa? Huruf qaf lah. Biasa huruf qaf kita sebut huruf qaf kan. Tak tebal. Qaf. Qaf. Tengok huruf. Kalau qaf bahaya juga. Kalau qaf, kalau nipis jadi kaf. Sebab qaf tak ada istilah nipis. Dia tetap tebal. Macam mana keadaan tetap tebal. Cuma ketebalannya dikurangkan. Kalau dia ada tempat dia dikurangkan. Contoh qaf baris bawah. Ketebalannya dikurangkan sebab baris bawah. Tapi dia ciri dia tetap isti'la. Pangkal lidah tetap tinggi, maksudnya tebal. Ti. Walaupun kurang tebal tapi tetap tebal. Tim. Berbeza dengan kaf. Kim. Beza. Itu bahaya. Qaf kalau kita kata nipis je bahaya. Dia akan jadi kaf. Bahaya tertukar bunyi huruf lah. Tertukar huruf. Berubah Ustaz dah. Tengok huruf. Kalau huruf tu contoh huruf qaf dia tebal, dia nipiskan bunyi sama dengan kaf, berubah makna. Rosak habis. Ta. Ihdinas siratal dia patutnya tebal ta. Dia ambil adik-beradik dia yang nipis ta. Ihdinas siratal berubah makna. Tu kata sifat tadi. Sifat yang tebal jangan hilang sebab risau ataupun boleh menyebabkan tertukar bunyi huruf yang lain yang mempunyai sifat ataupun rumah yang sama. Tertukar sifat jadi huruf lain. Bahaya tu. Okay. Tengok keadaan. Kalau dia tebal dia bunyi macam ni. Contoh huruf ghain. Ghain kalau tebal ra. Kalau nipis ra. Dia tak tebal tapi bunyi, tapi makhraj masih tapi masih tak tukar huruf lain lah. Tu tengok huruf. Okey, tengok huruf juga. Yang tebal nipis tengok huruf. Contoh yang tebal nipis yang kena hati-hati. Pertama huruf ta dengan ta. Ini biasa kalau tertebal ternipis dia tukar antara dua huruf. Kalau nipis jadi ta, kalau tebal jadi ta. Ini regu yang pertama. Regu yang kedua yang berisiko huruf sin nipis. Sad tebal. Satu rumah. Adik-beradik yang sama. Satu rumah. Ini hati-hati. Kalau kita baca sin jadi sad, jadi sad tertukar, bunyi dia tebal. Sebab sad tebal, sin nipis. Ini biasa bahaya tertukar. Lagi apa? Ini antara huruf yang berisiko lah. Ustaz, boleh ulang ayat kedua tak? Saya nak tengok kedudukan mulut Ustaz tu. Ayat yang kedua. Ayat kedua, surah Falaq. Allahus Samad. Pertama mesti lebarkan mulut dulu. Lidah naik, lam tebal. Keluarkan kat mulut suara lam, bagi jelas. Allahu. Dia silang tebal. Pangkal lidah naik, pangkal bagi tebal. Huwas samad. Gitu. Suara dia tu muncul Suara dia tu muncul Tak boleh. Sebab gambar dia tak apa jelas kan dia punya. Gambar dalam ni dia sebab saya tak share screen sebab nanti kan dia tak jelas. Suara tu tak muncul lah Ustaz macam biasalah Tak muncul. Okey.
Tak muncung. Ni tadi. Tak muncung ya. Sekejap. Ni muka saya. Sekejap. Okey, boleh nampak muka ya. Okey. Ni jelas sikit. Okey. Allah. Yang muncung. Huwassa. Yang tebal tu sebab dia macam ni. Yang muncung ni adalah perbuatan orang yang belajar Quran yang tak belajar mendalam, tak ada ilmunya agak sikit. Jadi dia nak tebalkan huruf sad. Ini ilmu dia belum dapat belajar lagi. Jadi bunyinya cara dia muncung. So, salah Ini bunyi ni daripada zaman sebelum merdeka lagi orang belajar Quran dia muncung. Sehingga jumpa guru yang membetulkan. Habis sekarang ni muncul lagi. Ni ilmu sebelum merdeka lagi. Dah bunyi macam tu. Maksudnya lebar. Slaw. Lebar je. Slaw. Habis bunyi tebal tu datang dari mana? Daripada pangkal lidah tinggi. Slaw. Allahu Samad. Begitu. Okay? Okay, Ustaz. Ya. Ada lagi soalan? Silakan. Nak baca boleh, nak tanya soalan pun boleh. Silakan. Okey, satu lagi saya nak respon berkaitan dengan YouTube. Saya dah semak kat YouTube. Saya semak huruf hijaiyah, ada huruf yang berbaris, atas, bawah dan hadapan. Atas, bawah dan hadapan. Boleh kita semak tengok dia gunakan alif. Salah. Gunakan alif adalah tidak tepat. Macam mana yang kata alif tak tepat? Okey, saya tunjukkan video. Video ni nak kena kena guna motion video. Right. Okey, contoh ni okey. Okey. Bila tadi ajar budak ni. Huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah. Ini banyak orang yang rujuk dekat dalam YouTube. Nampak? Huruf hijaiyah dia tak boleh. Huruf hijaiyah tak boleh guna alif. Tengok. Tu sebab kena ada guru. Huruf hijaiyah alif tak boleh ada baris. Contoh ni alif contoh yang berbaris lah Contoh yang baris. Dalam YouTube ni pun kita kadang-kadang tak boleh nak tiru. Sebab apa? Sebab dia tak ada penapis. Tapisan tak ada. Assalamualaikum teman-teman. Ayo Contohlah. kita belajar huruf hijaiyah A sampai Ya. Harokat fathah. Kita mulai ya. Tengok alif. Alif berbaris atas. Tak boleh Ini contoh ni huruf hijaiyah ni. Ini bunyi A. Lagi A. Tak boleh. Nampak ni, dia guna alif baris atas. Kebanyakan saya tengok video, ni daripada, maaf cakap, daripada negara seberang. Mereka rajin buat video bagus lah, cantik. Dia ada visual apa semua kan. Visualnya, gambar cantik. Tapi ilmu salah. Ini alif. Alif tak boleh terima baris. Tak boleh A. Yang boleh bunyi A apa dia? Pasal ramai tak nak tanya, saya terang gini je lah. Yang boleh A ni apa dia? Huruf Hamzah. Hamzah saja yang boleh berbaris A. Yang mana saya punya ni? Allah. Ni okey. Ambil atas ni. Okey, tengok sini saya conteng sikit. Yang boleh baris atas adalah Hamzah saja. Hamzah. Mana tu? Ambil dari mana je lah. Sekejap. Dari mana je lah. Ambil mana-mana. Tak sesuai. Sekejap. Ambil ni. Okey. Kita ambil contoh Yang boleh baris atas adalah Hamzah. Bukannya alif. Okey. Ni alif tadi. Ni Hamzah. Tengok sini ni. Allah kecil sangat pula. Besarkan sikit. Okay.
Ini Hamzah. Yang kata Hamzah yang ni. Tengok sini. Ini namanya Hamzah. Ini baru boleh berbaris. Atas, bawah, depan. Lagi yang kata Hamzah, dia alif, betul. Tapi ada Hamzah duduk betul-betul atas dia. Ini pun boleh dibunyikan. A, I, U. Kalau baris bawah, ada letak betul-betul bawah alif. Ini dipakai Hamzah dalam Quran Rasam Asmani. Bukan alif. Ya. Alif tak boleh berbaris. Kena faham tu dulu. Alif tak boleh berbaris. Ini Hamzah. Ini boleh berbaris. Kalau jenis macam ni. Okay. Duduk atau waw. Ni jadi Hamzah. Okay. U. Ini Hamzah. Ini yang dikatakan yang boleh dibunyikan. Yang alif tak boleh dibunyikan. Kita tengok lagi. Apa lagi kesalahan pada YouTube ni. Kemudian cara bunyi dia. Dia bunyi disamakan alif dengan huruf abjad rumi. Tak boleh. Yang boleh samakan bunyi abjad rumi adalah Jawi. Itu sebab dalam Jawi, sekarang ni dia baca Quran, dia guna Jawi. Tak boleh. Jawi memang guna alif. Jawi, dia bukan guna Hamzah, dia guna alif baris atas. Ayam, api. Itu boleh. Jawi, itulah kita keliru ni. Kita nak betulkan ni bukan senang. Kalau nak baca secara sama dengan bunyi abjad rumi, yang boleh ikut adalah tulisan Jawi. Tapi baca Quran dah berbeza. Quran tak boleh lagi guna alif. Sebab Jawi ni dia tak tahu peraturan ni tak ada. Dia tak ada peraturan macam Quran yang dia dah aturkan secara mengikut disiplin dia. Jawi, alif dia bunyi A. Betul, itu Jawi. Quran tak boleh guna alif, dia guna Hamzah. Yang saya tunjuk tadi gambar Hamzah. Ingat. Siapa yang nak mengajar Quran, jangan ajar Quran ikut cara bacaan Rumi dan Jawi. Tak boleh. Rumi sesuai dengan Jawi. Memang alif, A, Ya, Mim, Yam, Ayam. Dia sama dengan Rumi. Api, alif, A, Pa, Ya, Pi, api. Dan dia tak ada baris. Jawi memang tak berbaris. Jadi ini yang berlaku dalam video-video YouTube ni. Dia membaca Quran menggunakan huruf abjad Rumi dan disamakan dengan huruf Jawi. Mentang-mentanglah huruf Jawi ni ada penyamaan tulisannya sama dengan sebutan huruf hijaiyah Al-Quran, tetapi tetap kena jelaskan perbezaan dan tak boleh disamakan. Tu bab bunyi tadi. Adik tadi bunyi A. Nanti lagi seterusnya. Ini bunyinya ba. Lagi ba. Ba. Mana boleh. Dia samakan dengan B. Ini bunyinya ta. Tak boleh masuk. Lagi ta. Sikit. Saya tunjukkan contoh. Dibaca A, ba, ta. Lebih cepat A, ba, ta. Ini bunyinya sa. Lagi sa. Ini bunyinya ja. Lagi sebab dia ikut ejaan Rumi. J-A, ja, sama bunyi. Ini bunyinya ha. Lagi ha. Bukaan mulutnya besar, tidak dilebarkan. Ha. Dibaca sa, ya, ha. Lebih cepat saja. Okey. Itu yang saya maksudkan. Ni dalam YouTube cukup banyak yang begini. Okey. Jadi ramai yang orang kalau tak bertalaki dengan guru dia akan keliru. Ada bunyinya sama seperti ejaan Rumi, betul sama. Bagi tulisan Jawi betul. Tapi baca Quran tak boleh sama. Tak boleh sama bunyi. Dia memang beza. Okey. Alright. Habis tak tanya, saya terang terus lah. Benda-benda yang penting-penting macam ni supaya tak keliru. Ada tak lagi soalan sebelum kita tutup? Ni bolehlah ni saya terang sikit kat YouTube ni. Tentang permasalahan orang belajar Quran yang merujuk pada YouTube saja. Bahaya. Kena rujuk pada guru lah. Okey rakan-rakan. Ada soalan nak tanya lagi? Ada nak tanya lagi? Silakan. Kalau tak ada, habis dah ni. Kita sambung minggu depan. Sambung minggu depan baca terus Ustaz. Minggu depan kita akan belajar tajwid baris atas, bawah, depan. Saya akan terangkan satu-satu mengikut sanad sahih.
Tak boleh main baca macam adik baca tadi. A, ba, ta. Tak boleh nak terbuka. Ba, ta, sa. Tak boleh. Habislah kalau mengajar anak murid semua baca salah gitu. Yang terbaru ni yang saya sedih je lah. Di peringkat atasan sekarang ni, yang berlaku sekarang ni, dibuat latihan ajar anak murid baca Quran mengikut ejaan cara Jawi. Ayam. Tak boleh. Itu Jawi boleh lah. Ayam. Tak boleh. Ayam. Tak boleh. Hamzah beri atas. Sebab Jawi tak ada baris. Jawi ni dia bunyi bebas. Itu Jawi. Quran dia ada baris. Ada beza dengan Jawi. Jawi tak ada baris. Quran ada baris. Bila ada baris, dia ada peraturan membunyikan baris tu. Hamzah beri atas. Ada baris kan? Ba beri atas. Ba. Dia tak boleh ba. Tak boleh. Ta beri atas. Ta. Tha beri atas. Tha. Jim beri atas. Ja. Dia ada peraturan cara membunyikan. Ini minggu depan kita bincang. Haji tanda je di dalam buku. Cara membunyikan huruf hijaiyah yang berbaris. Atas, bawah dan hadapan. Okey? Kita insya-Allah kita sambung. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamim bi khair. اللهم إنا نستحفظك ما علمتنا وذكره عند حاجاتنا إليه ولا تنسيناه أبدا يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okay, jumpa lagi. Terima kasih Ustaz Aiman, Ustaz Amirul. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.